Assalamualaikum kepada rakan-rakan guru dan murid-murid semua. Kamu akan bersama dengan cikgu pada hari ini dalam slot Tuition Pintar Mada. Terima kasih cikgu ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dengan kerjasama Yayasan Pelajaran Pertubuhan Peladang Mada YPPPM dan SSTP Negeri Kedah kerana memberi peluang kepada saya dalam slot tuition pada hari ini. Okey, baiklah. Cikgu kenalkan diri cikgu. Cikgu ialah Cikgu Suzaina binti Cik Nat. Pada hari ini, cikgu akan kongsikan dengan kamu tentang pentaksiran sumatif Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Tapi cikgu akan fokuskan pada bahagian D. Baiklah. Cikgu kongsikan dulu format ujian akhir sesi akademik seperti yang telah dikongsikan oleh lembaga peperiksaan baru-baru ini iaitu oleh Dr. Rohani. Okay, ada 4 bahagian iaitu bahagian A. Bahagian A merangkumi tata bahasa, pemahaman petikan. Dalam pemahaman petikan terdapat 2 teks iaitu teks tunggal, maksudnya ada satu saja petikan dan kemudian ada teks pelbagai. Teks pelbagai ni campuran. Ada satu petikan dan kemudian ada bahan grafik. Bahan grafik ataupun campuran petikan dan juga sajak seperti dalam buku teks. Dalam buku teks pun ada contoh. Yang ni wajaran markahnya ialah 10 markah. Kemudian bahagian B pun wajaran markahnya juga 10 markah. Bahagian B pemahaman petikan dan juga respon kritis dan kreatif. Kalau bahagian A tadi soalan objektif, soalan ada pelbagai pilihan, jawapan ada A, B, C dan D. Bahagian B pula kalau pemahaman petikan tu ada soalan respon terbuka, maksudnya kena jawab secara bertulis kan. Okey, kemudian respon kritis dan kreatif. Ini untuk menguji murid. Dia dah bagi satu situasi, situasi contoh kamu baru pulang daripada latihan sukan. Semasa dalam perjalanan kamu melihat seekor anak kucing dalam longkang yang cedera. Sebagai murid yang bertanggungjawab, apakah tindakan kamu? Ini respon kritis dan kreatif. Maksudnya kamu kena bagi respon sebagai murid yang bertanggungjawab. Jadi jawapan dia sebagai murid yang bertanggungjawab, apa tindakan yang kamu perlu buat? Sama ada nak biarkan kucing tu dalam longkang ke, nak bantu kucing tersebut ke, itu pilihan yang kamu perlu buat. Tapi jawapan kamu lebih menjurus kepada jawapan yang ada nilai yang positif. Okey. Kemudian cikgu teruskan. Ini wajaran markah bahagian B ialah 10 markah. Kemudian bahagian C. Bahagian C pun wajaran markahnya juga 10 markah. Bahagian C ni fokus kepada penulisan perenggan. Bahagian C ni selalunya bagi pendapat, memberi pendapat. Ada bahan grafik, diberikan bahan grafik. Dalam bahan grafik tersebut, contoh cikgu bagi cara-cara menjaga kesihatan diri. Dalam bahan grafik tersebut ada gambar mandi, ada gambar berjumpa dengan doktor. Jadi berikan pendapat kamu tentang cara-cara menjaga kesihatan diri. Bagaimana nak tulis pada pendapat saya. Ini wajaran markahnya 10 markah, banyak. Pada pendapat saya, apa yang kamu kena buat? Tengok balik dalam tu, tadi cikgu sebut mandi kan? Mandi, sebab apa kena mandi? Kaitkan dengan menjaga kesihatan diri tadi. Kemudian yang kedua tadi cikgu kata tadi berjumpa dengan doktor. Jadi kaitkan semula menjaga kesihatan diri, kenapa perlu berjumpa dengan doktor. Ini cikgu akan bagi penerangan terperinci. Cikgu akan kongsikan penerangan terperinci pada slot akan datang. Okey, baiklah. Seterusnya bahagian D. Bahagian D wajaran markahnya ialah 20 markah. Bahagian ini ialah penulisan karangan. Bahagian ini yang cikgu akan fokuskan pada hari ini. Okey, baiklah. Kita tengok slide yang seterusnya. Cikgu akan kongsikan bahagian D iaitu penulisan karangan. Okey, ini ialah arahan. Ini baru contoh arahan. Contoh bagi bahagian D. Okey, teliti bahan grafik di bawah, kemudian tulis sebuah karangan dalam bentuk berformat atau tidak
format. Panjang jawapan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Ini berbeza. Kalau dulu 80 hingga 120 sangat panjang, kan? Sekarang ni pendekkan sikit, 50 hingga 80 patah perkataan. Suka cikgu ingatkan, wajaran markah bagi bahagian D ni ialah cuma 20 markah sahaja. Kita tengok. Ada karangan berformat. Apa dia karangan berformat ni? Mesti duk tertanya-tanya apa dia karangan berformat. Kemudian seterusnya karangan tidak berformat. Apa dia yang dimaksudkan dengan karangan tidak berformat? Apakah karangan berformat dan apakah karangan tidak berformat? Okey, apa dia karangan berformat? Karangan berformat ni ialah karangan yang ada aturan yang tersendiri. Contoh surat kiriman, betul tak? Surat kiriman kena ada alamat penerima, kena ada alamat pengirim, kena ada tarikh, kemudian kena garis, kan? Kemudian ada perkara dan akhir sekali ada tanda tangan, ada pengakuan. Itu ialah karangan jenis berformat. Ada karangan fakta, ada karangan catatan. Manakala karangan tidak berformat agak mudah dan senang, kerana kamu tak perlu terikat dengan aturan ataupun rentetan yang kamu kena ikut. Contoh paling mudah karangan tidak berformat ni ialah karangan jenis cerita. Cikgu yakin dan pasti kamu sangat suka karangan jenis cerita, kan? Okey. Tengok kat bawah pula, panjangnya karangan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Maksudnya lebih daripada 50. Jadinya karangan kamu hendaklah ringkas tetapi padat. Padat dengan pengisian. Okey. Baiklah, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Cikgu bagi contoh. Ini adalah contoh bahan rangsangan bagi penulisan karangan bahagian D. Gambar yang ditunjukkan ni ialah gambar aktiviti suasana perkelahan, semasa perkelahan. Okay. Pada pendapat kamu, kau tengok gambar ni, apa karangan yang paling sesuai? Agak-agak kamu nak buat karangan apa? Karangan berformat ke? Karangan tidak berformat? Mana satu pilihan kamu? Yang mana satu? Kan? Okey, agak-agak kamu. Yang mana senang? Yang mana mudah? Satu lagi cikgu nak pesan, jangan sebab rasa macam karangan cerita senang kamu pilih karangan cerita. Kamu pilih karangan yang kamu biasa dan kamu ada banyak idea untuk tulis. Okey. Kalau macam gambar ni, macam-macam kamu boleh tulis, betul kan? Boleh tulis karangan cerita pergi berkelah, aktiviti semasa pergi berkelah. Itu ialah contoh karangan tidak berformat. Kalau karangan berformat, fakta kebaikan berkelah bersama keluarga, kan? Kalau kebaikan berkelah bersama keluarga dalam gambar ni, apa dia kebaikannya? Dapat mengeratkan hubungan, dapat mengisi masa lapang, banyak, kan? Okey, kemudian boleh juga tulis surat kiriman. Berdasarkan gambar ni, kalau karangan berformat, kamu boleh tulis surat kiriman tidak rasmi. Kalau surat kiriman tidak rasmi, kepada siapa? Kepada kawan atau kepada saudara mara. Kamu boleh cerita tentang perkelahan kamu dan keluarga. Kemudian juga boleh tulis karangan jenis catatan, kan? Okey, setakat ni boleh ikut tak? Dapat sesuatu? Kalau dapat, kamu hebat. Okey, baiklah. Nak tulis karangan, apa yang nak kena buat ni? Bagaimana hendak menulis karangan? Apa yang perlu kamu buat? Suka cikgu ingatkan. Yang pertama sekali, bila ada soalan kamu menulis karangan berformat ataupun tidak berformat, suka cikgu ingatkan kamu buat pilihan dulu. Jangan dah tulis sekerat dah idea, lepas tu lagi nak buat karangan lain lah. Kena yakin pada diri sendiri. Okey, pertama sekali kamu tentukan apa yang kamu hendak tulis, sama ada karangan berformat atau tidak berformat. Okey, tapi pada hari ini cikgu akan kongsikan dengan kamu karangan tidak berformat, karangan cerita ataupun karangan keperihalan. Okey, kemudian yang kedua, kamu kena tulis idea atau isi-isi penting berdasarkan gambar. Kalau macam tadi ada gambar, kan? Tulis idea, apa yang ada aktiviti dalam gambar, itu membantu, kan? Tapi gambar ni sebagai garis panduan saja. Kalau ada idea lain yang di luar gambar, kamu boleh tulis dalam karangan kamu, masukkan dalam karangan kamu. Kan? Okey.
tulis saja dekat kertas soalan. Jangan bimbang. Kertas soalan kamu tu conteng je kan. Okey, kemudian kamu senaraikan aktiviti yang terdapat dalam gambar. Aktiviti dalam gambar ni dapat membantu kamu membina ayat. Bila dapat bina ayat, seterusnya dapat menghasilkan perenggan karangan. Okey, boleh? Kita teruskan. Cikgu laju sangat ke? Okey, apa yang perlu ada dalam karangan? Bila yang paling penting yang cikgu selalu ingatkan kepada murid-murid cikgu ialah apa dia ni? PIP. Apa dia PIP? PIP ke? PIP. PIP tu apa dia? Yang pertama P ialah pendahuluan. Pendahuluan. Kemudian yang kedua I ialah isi dan seterusnya ialah penutup. Kalau dalam isi ni adalah huraian dan contoh. Bila kamu ada karangan, ada benda ni dalam karangan kamu, memang karangan kamu sangat isinya sangat padat. Huraian dekat isi, huraian isi dan bagikan juga contoh. Tapi suka cikgu ingatkan 50 hingga 80 patah perkataan saja. Okey, baiklah. Tadi aktiviti dalam gambar. Tengok aktiviti dalam gambar ada apa? Menjual aiskrim, kan? Kemudian apa? Makan bersama keluarga, menikmati hidangan bersama keluarga di bawah sebatang pokok yang rindang. Okey, ada apa? Berenang. Ada bermain layang-layang. Kemudian ada apa tu? Bermain air ke? Okey, kan? Akhir sekali bina istana pasir di tepi pantai. Okey, boleh ikut ah? Okey, macam mana nak tulis pendahuluan? Jom kita tulis sama-sama. Okey, selalu cikgu ingatkan pada murid-murid cikgu, pada anak-anak murid cikgu, guna kaedah untuk tulis karangan pendahuluan kalau karangan cerita, bila, siapa, buat apa, cerita. Kan? Bila, siapa, buat apa, cerita. Senang je kamu ingat yang tu. Okey, kalau bila merujuk kepada masa. Bila karangan cerita pada cuti hujung minggu yang lalu, pada hari Sabtu yang lepas, pada hari Jumaat yang lepas, itu bila, kan? Kemudian siapa? Siapa maksudnya orang lah. Saya dan keluarga, kan? Seterusnya buat apa? Aktiviti apa? Kata kerja. Telah pergi berkelah. Berkelah ialah kata kerja, kan? Okey. Kemudian cerita. Cerita ni dengan siapa, dengan apa, di mana. Kalau dalam gambar tadi, kita di tepi pantai kan, kita letaklah nama tempat. Kalau tak mau letak pun kamu tak tahu kan, letak je di tepi pantai. Tak ada masalah pun. Okey. Kalau dalam karangan, dalam arahan, dia tak bagi kamu dan keluarga kamu, kamu boleh guna siapa saja dekat siapa tadi. Kan? Ali dan keluarganya. Boleh, tak ada masalah. Kalau dia dalam arahan dah ditulis, kamu dan keluarga kamu telah pergi berkelah. Kamu kena guna saya dan keluarga, kan? Okey, baiklah. Jadi kita tengok, kita lihat tadi pendahuluan, macam mana pendahuluannya jadi. Okey, pada cuti sekolah yang lalu, saya dan keluarga telah pergi berkelah. Kami pergi berkelah di pantai Batu Feringgi. Kami pergi ke sana dengan menaiki kereta. Okey, jadinya pendahuluan kamu akan jadi macam tadi, kan? Yang ni, kamu mulakan karangan kamu rapat ke garisan tepi. Boleh rujuk contoh dalam buku teks, kan? Kemudian, cumanya yang ni cikgu ayat yang kedua cikgu berbeza sikit. Tapi cuma cikgu guna kaedah yang sama. Ada siapa, ada buat apa, ada di mana. Siapa apa dia? Kami tadi kan? Kemudian, buat apa? Pergi berkelah, kan? Kemudian, di mana? Di pantai Batu Feringgi. Okey, kemudian ayat ketiga, siapa kami? Buat apa? Pergi ke sana. Dengan apa? Dengan menaiki kereta. Okey, boleh? Boleh ikut setakat sampai pendahuluan? Okey, kita teruskan. Seterusnya isi yang pertama. Isi yang pertama, kalau kamu guna kaedah yang sama pun tak ada masalah. Isi cumanya cikgu ingatkan, cikgu kongsikan. Apa yang cikgu kongsikan ini sangat ringkas supaya kamu dapat idea untuk kamu menulis. Baiklah, kamu boleh tulis isi berdasarkan gambar dan aktiviti yang telah kamu senaraikan tadi. Kamu juga boleh tambah idea-idea kamu sendiri. Jom kita tulis perenggan yang seterusnya. Kaedah yang sama, kaedah siapa, buat apa. Okey.
Kamu juga boleh tambah dengan idea-idea yang berkaitan. Okey, siapa? Kami tadi kan? Kami tu orang. Siapa kan? Buat apa? Tiba. Okey, kemudian sama juga ayat yang kedua pun. Ayah terus menghampar tikar dan meletakkan bekalan makanan yang dibawa. Siapa? Buat apa? Di mana? Kan? Ada benda tu. Kamu ingat tips dia ialah siapa buat apa. Kamu dah boleh buat ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap bila kamu gabungkan terus menjadi satu perenggan yang cantik, yang padat. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan isi yang kedua. Isi yang kedua, kita boleh cerita sama juga yang tadi. Kan? Apa lagi aktiviti yang ada dalam gambar? Contoh dalam gambar, ada gambar tadi ada mandi, ada berenang, ada menjual aiskrim. Guna balik teknik siapa, buat apa, cerita. Cerita tadi dia merangkumi dengan siapa, dengan apa, ceritalah. Apa yang kamu boleh gunakan. Okey, contohnya saya dan adik berasa sangat teruja. Siapa? Saya dan adik. Berasa sangat teruja. Kami mandi dengan sepuas-puasnya. Siapa kami? Mandi buat apa? Cerita dia dengan sepuas-puasnya. Adik menggunakan pelampung ketika mandi. Sama juga konsepnya. Siapa buat apa? Cerita. Adik ialah siapa menggunakan pelampung ketika mandi, cerita tadi. Okey. Kemudian kita teruskan dengan isi yang ketiga. Samalah. Isi yang ketiga pun sama juga teknik dia. Sama dengan teknik yang pertama, sama dengan teknik yang kedua. Guna teknik siapa, buat apa, cerita. Maksudnya kamu takkan tersasar. Penting tadi kamu tulis idea kamu. Penting juga kamu tulis apa yang ada dalam gambar. Kalau dia bagi bahan rangsangan, apa yang ada dalam gambar. Sebab apa yang ada dalam gambar, apa yang kamu tulis dapat membantu kamu untuk tulis karangan. Kalau kamu dapat saja kertas soalan, kamu tulis karangan, nanti karangan kamu tak teratur. Ada terlupa. Kan betul tak? Kamu akan rasa macam, alamak terlupa, boleh tak nak padam, nak buat yang lain. Nanti akan membuang masa. Sebab kita ada satu kertas saja. 1 jam 15 minit. Kan? Okey. Seterusnya, ini ialah isi yang ketiga. Sama. Kan? Ramai pengunjung yang mandi mada di pantai itu. Kita guna kaedah siapa, buat apa dan cerita. Okey, baiklah. Kita dah sampai dekat penutup. Apa yang perlu ada dalam penutup? Cikgu selalu tekankan kepada anak-anak murid cikgu, dalam penutup kita letakkan perasaan dan kita letak juga harapan. Apa dia perasaan ni? Sayang kah? Perasaan lah juga sayang tu. Tapi kita tengok situasi lah. Situasi sekarang ni ialah kita pergi berkelah. Kalau kamu pergi berkelah, apa perasaan kamu? Kamu rasa macam mana? Rasa seronok kan? Rasa gembira, rasa seronok. Jadi perasaannya kita apa yang kamu rasa. Saya berasa seronok. Saya berasa gembira dapat pergi berkelah. Kan? Okey. Kemudian harapan. Apa dia harapan kamu? Apa yang kamu harapkan? Saya berharap dapat pergi berkelah lagi. Saya berharap dapat pergi lagi. Mungkin kat tempat lain pula. Kamu boleh tulis. Itu harapan. Okey. Contoh penutup kongsikan. Okey, ini ialah penutupnya. Kami bertolak pulang pada pukul 3 petang. Takkan tak balik pergi berkelah kan? Okey, kami berasa sangat seronok dapat pergi berkelah. Okey, kami berasa sangat seronok dapat pergi berkelah. Ini ialah perasaan. Kan? Kemudian, saya berharap dapat pergi berkelah lagi. Ini ialah harapan kamu. Okey, ini ialah perenggan penutup yang sangat cantik. Sangat mudah. Kan? Sangat mudah. Mudah, cantik, padat. Dan tak perlu nak meleret-leret. Kan? Sebab 80 patah perkataan. Saja 50 hingga 80 patah perkataan. Kan? Okey. Ini adalah keseluruhan ceritanya. Karangan yang lengkap. Kan? Ada 5 perenggan. Perenggan terpulang kepada kamu sebenarnya. Ada orang dia suka satu perenggan isi tu digabungkan sekali. Maksudnya akan ada 3 perenggan sajalah. Ada perenggan pendahuluan, ada perenggan isi dan perenggan penutup. Ada orang dia suka buat isi tu banyak. Tak ada masalah. Itu tak menjadi isu, tak ada masalah. Cumanya 50 hingga 80 patah perkataan. Dan wajaran markahnya 20 markah. Tak perlulah macam kamu nak buat esei. Okey. Jadi ini yang cikgu kongsikan sangat ringkas. Yang sangat ringkas. Cikgu pasti dan cikgu juga yakin kamu dapat buat lebih baik daripada apa yang telah cikgu kongsikan. Okey. Jangan ingat kalau karangan perkelahan ni kamu kena ikut Cikgu Suzy. Tak.
Apa yang cikgu kongsi ni cuma panduan untuk kamu menulis karangan. Okey, dapat sesuatu? Kalau dapat, kalian hebat. Okey. Baiklah. Itu perkongsian daripada cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi pada slot akan datang. Cikgu berharap kamu dapat sedikit manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Bye. Assalamualaikum.